Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, yang berbahagia Datuk Haji Osman bin Mustafa, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dan isteri yang berbahagia Datin Rohani binti Muhammad, tuan-tuan yang terutama, yang berhormat Timbalan-Timbalan Menteri, yang berusaha Tuan Haji Paimuzi bin Yahya, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Dev-Dev Jemputan, Tan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, para hakim tilawah, rakan-rakan media yang diraikan para qari dan qariah, dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama berhimpun untuk menjayakan Majlis Tilawatul Quran peringkat kebangsaan kali yang ke-58. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua pihak yang telah pun mencurahkan komitmen dan kerjasama yang utuh bagi menyerikan dan juga menjayakan Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun ini. Penganjuran Majlis Tilawatul Quran peringkat kebangsaan yang diadakan pada setiap tahun membuktikan komitmen kerajaan dalam usaha memartabatkan syiar Islam sejajar dengan kedudukan Islam sebagai agama bagi persekutuan dan merupakan agama yang membawa rahmat untuk sekalian alam, rahmatan lil alamin. Sesungguhnya program yang telah berlangsung selama hampir 6 dekad ini ternyata berjaya meningkatkan kesedaran umat Islam terhadap kepentingan Al-Quran di dalam kehidupan. Kita amat berharap agar syiar Islam di negara ini akan terus subur dan disemarakkan lagi. Paling utama, umat Islam di Malaysia boleh berbangga dengan pelbagai usaha untuk menyemarakkan syiar dan syariat Islam di negara ini. Yang terkini ialah pelancaran indeks syariah oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, yang akan menilai tahap pencapaian maqasid syariah dalam negara kita. Saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, sejak akhir-akhir ini umat Islam senantiasa diuji dengan pelbagai ujian, sama ada yang bersifat dalaman atau luaran. Antaranya ialah penyelewengan maksud jihad yang sebenar. Imej Islam tercalar dengan tindakan ekstrim pihak-pihak tertentu yang memberikan gambaran salah mengenai jihad. Seolahnya jihad merupakan satu bentuk keganasan dan kekejaman tanpa ada sedikit pun rasa belas ihsan. Mutakhir ini kita digemparkan dengan keganasan yang dilakukan oleh kumpulan IS atau Islamic State yang menyebabkan agama Islam dipandang serong oleh masyarakat antarabangsa. Pada masa yang sama, kita juga berhadapan dengan ancaman penyebaran ajaran sesat dan menyeleweng. Walaupun kerajaan melalui pihak berkuasa agama telah melaksanakan pelbagai usaha dalam menangani ajaran-ajaran sesat dan menyeleweng ini, namun penyebarannya masih belum dapat ditangani sepenuhnya. Ini kerana masih terdapat golongan masyarakat yang mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat
yang menawarkan jalan pintas ke syurga. Fenomena ini adalah satu cabaran yang perlu dihadapi secara bersama oleh umat Islam. Justru program-program dakwah dan tarbiyah umat Islam juga masih berterusan. Pemikiran ini yang didokong oleh arus pemikiran liberalisme atau budaya kebebasan secara melampau tanpa menghiraukan batas dan panduan agama perlu segera dibendung sebelum ia merosakkan akidah umat Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam firman dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang bermaksud sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahawa Al-Quran itu akan dipelihara daripada sebarang bentuk penyelewengan dan selayaknya menjadi pedoman kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kejayaan di dunia maupun di akhirat. Tuntunan Qur'ani yang dibawa oleh wahyu suci ini telah memerdekakan manusia daripada pemikiran dan kegelapan jahiliyah kepada cahaya keimanan dan kemuliaan insan. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam terhadap ajaran agama yang sebenar menjadi asas yang kukuh untuk mempertahankan kesucian agama. Umat Islam harus berusaha memahami Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia menekankan konsep keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta persaudaraan sesama Islam. Al-Quran juga menekankan aspek penguasaan ilmu pengetahuan, kehidupan berkualiti dan penghayatan nilai murni dan akhlak yang terpuji. Maka sudah pasti segala rahsia dan mukjizat kehebatan kalam Allah ini perlu kita rungkaikan bersama. Justru pihak kerajaan mengambil tanggungjawab untuk memperkasakan kefahaman Islam yang sebenar agar generasi sekarang dan yang akan datang dibentuk untuk menjadi umat yang berteraskan acuan Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah. Saudara-saudari sekalian, pada hemat saya, ungkapan perpaduan nadi transformasi negara yang menjadi tema majlis kita pada kali ini mempunyai hikmah yang mendalam dan memenuhi tuntutan semasa. Al-Quran sebagai sumber rujukan utama agama Islam membimbing dan juga mendorong manusia selaku khalifah Allah di muka bumi ini untuk senantiasa bersatu padu dan menjauhi perpecahan. Dan perkara ini dijelaskan melalui firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqazakum minha ila akhir. Yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu, yakni sebelum Islam, bermusuh-musuhan. Lalu dia menyatukan hati-hati kamu. Maka jadilah kamu kerana nikmatnya bersaudara. Padahal dahulu kamu sudah berada
di tepi jurang neraka, tetapi Dia menyelamatkan kamu daripadanya. Selaras dengan tuntutan Al-Quran, umat Islam mestilah memperkukuhkan perpaduan dan menghindari perpecahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku insan yang paling hampir dengan Al-Quran adalah contoh terbaik yang menjadikan perpaduan sebagai asas dalam membina kejayaan ummah. Seperti mana yang digambarkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abu Musa radhiyallahu an yang bermaksud orang mukmin kepada mukmin yang lain seumpama bangunan yang kuat menguat antara satu sama lain. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam kedua tangannya. Perpaduan merupakan perkara yang amat mustahak dan penting bagi mengekalkan keharmonian dan kedamaian dalam sesebuah negara. Negara yang aman dan damai dapat menjamin kebahagiaan dan keselamatan rakyatnya. Dan sesungguhnya sesebuah negara yang bersatu padu dapat mencapai kemajuan dan kejayaan dengan lebih mudah serta sukar dikuasai oleh pihak asing. Malaysia sebagai sebuah negara berdaulat yang berusaha untuk menjadi negara Islam contoh dalam kalangan negara-negara Islam sewajarnya mengambil nilai-nilai positif yang telah dirintis oleh umat Islam yang terdahulu. Atas asas ini, perpaduan dalam kalangan masyarakat adalah pemangkin utama dalam menjadikan Malaysia sebuah negara yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pastinya perpaduan akan hanya menjadi realiti apabila umat Islam berpegang teguh dengan ajaran Al-Quran. Namun adalah agak mendukacitakan apabila kita melihat di seluruh dunia, umat Islam adalah antara umat yang seringkali bercakaran sesama sendiri. Pergolakan yang berlaku di negara-negara Islam adalah disebabkan oleh perbalahan sesama umat Islam. Sama ada perbalahan ini disebabkan oleh perbezaan mazhab, salah faham mengenai tafsiran agama, atau sikap ekstrim kumpulan-kumpulan pelampau. Hakikatnya, perpecahan dalam kalangan umat Islam adalah kerana mereka tidak mengamalkan ajaran Islam yang sebenar. Dan untuk itu adalah penting untuk umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, seperti mana yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran bukan saja untuk dibaca dan diperdengarkan bacaannya, tetapi untuk difahami dan dihayati segala ajarannya dengan secara yang mendalam. Saya percaya sekiranya umat Islam patuh kepada setiap ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, maka umat Islam akan menjadi umat yang berjaya di dunia dan di akhirat. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menghayati intisari ayat-ayat suci Al-Quran yang akan diperdengarkan oleh para qari dan qari'ah. Mudah-mudahan bacaan para qari dan qari'ah dapat menyentuh hati nurani para pendengar dan kita semua beroleh ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengucapkan syabas dan tahniah pada JAKIM dan semua pihak yang telah terlibat dalam menjalankan majlis tilawatil Quran pada malam ini. Dan bersama-samalah kita memohon rahmat dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala agar cita-cita dan usaha kita dalam membina generasi Al-Quran yang akan meneruskan agenda besar membangunkan ummah dan negara akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya meresmikan Majlis Tilawatul Quran peringkat kebangsaan kali yang ke-58. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.